Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar tingkatan 2. Okey, jadi untuk hari ini, hari Khamis, kita terus sambung pembelajaran kita pada tempoh hari, iaitu masih lagi dalam unit 2.0, iaitu penyalahgunaan bahan. Okey, kemahiran kecekapan psikososial. Penyalahgunaan bahan boleh mendorong seseorang terjebak dalam kegiatan anti-sosial dan perbuatan jenayah yang akhirnya memberi impak negatif terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Pembentukan generasi pemimpin turut terbantut, malahan akan tercetusnya polemik dalam aspek ekonomi, politik dan sosial. Sehubungan itu, setiap individu bertanggungjawab mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Antara kemahiran kecekapan psikososial yang boleh diaplikasikan adalah kemahiran membuat keputusan yang tepat, berkomunikasi dengan jelas serta berkebolehan menyelesaikan masalah dengan berkesan. Jadi dalam kemahiran kecekapan psikososial, awak mestilah pandai ataupun mahir dalam membuat keputusan. Keputusan awak tu mestilah positif. Mestilah positif. Yang keduanya adalah awak mestilah pandai berkomunikasi. Berkomunikasi adalah satu benda yang amat penting lah dalam psikososial. Sekiranya awak kurang mahir berkomunikasi, ia juga akan memberi impak terhadap psikososial awak, terutama dengan rakan-rakan. Dan seterusnya adalah penyelesaian masalah. Sekiranya awak ada masalah apa-apa, ia juga memberi kesan lah sekiranya awak tidak mahir dengan betul dalam membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, aplikasi kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Kita pergi yang pertama ni. Kesedaran diri merupakan aspek penting untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan aktiviti penyalahgunaan bahan. Penting untuk membentuk minda yang positif agar sentiasa dapat membuat keputusan dengan pemikiran yang rasional. Yang kedua, pendidikan penyalahgunaan bahan di sekolah merupakan langkah awal bagi membendung masalah penyalahgunaan bahan dalam kalangan murid. Macam kita sekarang lah, saya telah dedahkan awak tentang penyalahgunaan bahan. Ini adalah peringkat awal dalam pencegahan. Seterusnya, pendidikan penyalahgunaan bahan pada dasarnya bertujuan mendidik, memberi maklumat dan membendung masalah ini daripada mengancam dan menggugat institusi kekeluargaan, masyarakat dan negara. Yang ketiga, hubungan kekeluargaan dan interpersonal memainkan peranan penting dalam memastikan ahli keluarga tidak terjebak dalam masalah penyalahgunaan bahan. Sikap mengambil berat, bertanggungjawab dan penyayang serta berkomunikasi yang baik dalam kalangan ahli keluarga mampu mengelakkan diri daripada risiko penyalahgunaan bahan. Apa itu interpersonal? Interpersonal adalah hubungan sesama manusia. Itulah maksud interpersonal. Yang keempat, yang terakhir, pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan boleh memainkan peranan dalam usaha mengurangkan masalah penyalahgunaan bahan melalui program, kempen kesedaran, motivasi serta hebahan media cetak dan sosial. Jadi yang pertama ini adalah dari segi diri sendiri. Yang kedua ini adalah dari segi pendidikan.
Yang ketiga adalah ahli keluarga. Dan yang keempat adalah kerajaan ataupun negara lah. Ini adalah peranan-peranan bagi setiap individu agensi kerajaan ataupun ahli keluarga haruslah memainkan peranan dalam menangani penyalahgunaan bahan. Okey, kita pergi kepada faedah tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan. Okey, jadi dalam dialog ni saya akan baca, jadi awak dengar dengan teliti. Guru membawa murid-murid ke pameran pendidikan penyalahgunaan bahan. Berdasarkan poster yang anda lihat ini, jelaskan faedah tidak terlibat dalam gejala penyalahgunaan bahan. Okey, yang pertama, kita dapat mengelakkan diri daripada melanggar undang-undang yang mungkin akan menyebabkan kita di penjara. Yang kedua, prospek pekerjaan juga lebih baik serta dapat menyumbang dan berjasa kepada masyarakat dan negara. Status kewangan juga akan stabil serta dapat mengelakkan perpecahan keluarga. Prestasi akademik juga akan lebih baik serta hubungan sosial dengan rakan dan masyarakat lebih mesra. Dan yang terakhir, kita akan sihat dari segi mental dan emosi serta penampilan diri lebih kemas dan menarik. Okey. Jadi tugasan awak, tugasan yang pertama awak perlu buat adalah salin yang pertama ni, nombor 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir awak kena salin inilah, salin faedah. Faedah tidak terlibat dan tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan. Okey, salin yang mana? Salin start daripada yang cikgu, perbualan cikgu ni awak tak perlu salin lah. Awak hanya perlu salin yang ni lah, 1, 2, 3, 4 dan 5. Salin ni 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, saya harap awak jelas yang tu. Okey, seterusnya saya akan bagi link latihan. Jadi awak perlu buat link latihan tersebut. Dah buat, nanti pada hari Isnin kita akan buat kelas tutorial lah. Tutorial untuk soalan yang awak jawab tu lah. Yang awak jawab. Okey, jadi lepas salin, ambil gambar, hantar pada saya. Jawab soalan, screenshot markah awak dan hantar kepada saya secara personal. Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Kita jumpa pada hari Isnin. Okey, terima kasih.